أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ولك الحمد يا رب العالمين. Pertama kali syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul lah ya. Dan telah kita solat maghrib dah, solat subuh secara berjemaah. Kemudian kita akan isi layar sikit masa yang ada ini untuk kita kongsikan apa-apa yang baik. Sambungan kepada kuliah kita yang telah lalu lah ya. Yang telah kita tinggalkan, saya ingat lama kot. Awal tahun hari itu ada sekali kedua kali. Dan mula lepas saya tak dapat hadir lah ya. Pasal balik kampung. Mula-mula baru dapat rentah daerah kan. Ingat mula lepas kot. Tak tahulah siapa ganti. Okey, baik. Jadi kita akan sambung kuliah kita daripada buku Amalan Muslim Sepanjang Hari, yang mana kita telah berkongsi sejak awal dulu ataupun awal daripada buku ini tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita dah masuk bab yang ke-10 ya. Itulah hal ehwal kita bila keluar rumah untuk bekerja, dan of course lah bila kita keluar, kita nak cari rezeki yang halal. Dan mudah-mudahan dengan rezeki itu, kita dapatlah meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Dapat kita bagi nafkah pada anak isteri dan seumpamanya. Dan saya dah sebut pada awal itu, secara umumnya bila kita keluar daripada rumah, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal bila kita berada di luar, banyak dugaan, cabaran dan perkara yang perlu kita hadapi bekerja kan. Jadi si pengarang kata adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya. Dan itu juga adalah sifat orang yang beriman yang paling dituntut untuk kita memilikinya. Itulah sifat takwa lah ya. Susahlah takwa ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam Quran, banyak menyuruh kita supaya bertakwa kepada. Malah ayat takwa dibandingkan dengan sifat-sifat orang beriman yang lain, dia lebih banyak. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ayat-ayat tentang takwa tak lebih daripada 300 ayat. Jadi dia satu perkara yang besar lah ya. Dan yang paling jelas kita lihat pada hari Jumaat, memang setiap minggu khatib akan baca ayat tentang takwa. Baca ayat tu tak wajib lah, tapi wajib berpesan kepada jemaah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti baca. Ataupun mesti dia suruh kita bertakwa. Ya, macam mana dia kata? Sidang Jumaat sekalian, aku mengajak supaya bertakwa kepada Allah. Itu wajib lah. Kemudian dibacalah ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti baca ayat. Pasal apa? Supaya kita takwa lah. Dan memang susah lah nak bertakwa kepada Allah. Takwa ni makna takut sungguh pada Allah. Dia takkan buat benda yang dilarang dan dia bersungguh-sungguh untuk buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Of course lah yang wajib dan yang sunnah-sunnah tu dia topak lah setakat dia mampu. Tapi nak buat benda yang Allah Ta'ala larang tidak sama sekali. Itulah maksud takwa. Sebab itu kita lihat dalam Quran, walaupun dalam Quran ni ada banyak sifat-sifat orang yang beriman, tapi sifat yang Allah Ta'ala sebut mula-mula sifat takwa. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sifat takwa dulu. Dan kalau kita lihat, bila Allah Ta'ala sebut tentang wali-walinya, Allah Ta'ala sebut tentang takwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah ni dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Takwa. Jadi kita pun mesti bertakwa kepada Allah. Cuba. Dan minta dengan Allah supaya jadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Itu cara umumnya. Kemudian kita dah berkongsi bila keluar rumah, kita baca doa, baca zikir, especially yang disunahkan oleh Nabi SAW. Itu tuan-tuan dah biasa tahulah ya, sebab kita hari-hari keluar rumah. Mesti baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Itu mesti baca. Seumpama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik. Baik. Kemudian ada beberapa perkara lain yang dinukilkan oleh pengarang. Antara lain juga saya dah pernah sebut dulu, saya dah pernah masuk sikit, itulah memberi salam bila jumpa sesama Muslim. Melainkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Yahudi baik, Nasara baik atau musyrikin baik. Melainkan jika mereka memberi salam kepada kita terlebih dahulu. Itu ada khilaf lah di kalangan para ulama. Tapi of course lah sesama Muslim kita amat digalakkan memberi salam sesama kita ya. Jadi saya dah sebut dulu. Baik. Kemudian hari ini kita nak pergi yang lain. Selain daripada memberi salam sesama Muslim, amat digalakkan. Hatta Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin. Walaupun ada beratus-ratus bab, tak kurang daripada 300 bab lebih, beliau memasukkan hadis-hadis Nabi SAW yang bersabit dengan sunnah baginda, yang merakumi hak awak ibadah, muamalah, sebagainya ialah hadis-hadis dan ayat Quran bersabit dengan akidah. Ada bab memberi salam dan bab salam bersalaman sesama orang Islam. Jadi pertama bagi salam. Yang kedua dia kata berjabat tangan. Juga digalakkan sebagaimana kita digalakkan memberi salam sesama kita, kita juga digalakkan berjabat tangan. Yang disebut dalam bahasa Arab dipanggil al-musafahah. Al-musafahah. Kata sepengarang, berjabat tangan termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini amat-amat diketahui. Bagi salam ni bukan hanya budaya orang Arab. Memang di budaya orang Arab lah. Pada waktu itu dan pada waktu ini. Dan bukan saya ingat budaya orang Arab saja, budaya manusia sebenarnya. Manusia dia suka bersalam. Sebab tu kita lihat orang bukan Islam pun dia pun bersalam. Salam ni macam ni lah. Tangan sama tangan lah ya. Sebelah ke dua belah ke tak kisahlah. Jadi dia satu adat yang bagus sementara ia diakui menerusi sunnah Rasulullah SAW. Jadi bersalam ni bagus. Kalau adat pun dia juga ibadat. Ada benda ni dia adat semata-mata. Dia bukan ibadat sama sekali. Tapi as long as kalau tak bercanggah dengan ibadat ataupun dengan agama, boleh diteruskan. Tapi kalau bercanggah tak boleh lah. Kan? Ada benda dia ibadat, dia bukan adat. Betul-betul ibadat. Tak ada kena-mengena dengan adat sesiapa atau mana-mana golongan atau bangsa. Tak ada. Kan? Tapi ada benda dia adat, tapi dia juga ibadat. Adat ni masuk benda orang akan buat. Walaupun dia tak tahu benda tu agama suruh, dia akan buat. Benda adat kan. Benda uruf. Bersalam ni kira uruf juga. Tapi dia ibadat. Dia diakui oleh syarak. Dan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dan of course lah dia dituntut dalam agama tu sendiri. Baik, sini semua orang tahu berjabat tangan ataupun al-musafahah termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Pasal apa dia kata sunnah? Pasal ada banyak hadis dah. Hadis tu sahih. Saya tak pastilah dalam ayat Quran bersalam. Setahu saya tidak ada lah ya. Tapi dalam hadis Nabi memang banyak ada. Sebab itu ulama kata sunnah. Dan saya kira tidak ada khilaf dalam isu ini. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Qatadah ni dia tabi'in. Dia tabi'i. Anak murid pada sahabat lah. Sebab itu kalau kita baca buku-buku tafsir, yang besar-besar lah, antaranya, selain daripada tafsiran sahabat, tafsiran tabi'in juga dirujuk dan diambil kira untuk mentafsirkan satu ayat. Jatuh lah. Dia. Dan antara tabi'in yang dinukilkan tafsirnya ialah Qatadah rahimahullahu ta'ala. Qatadah ni kita biasa dengar lah ya, kalau buka buku tafsir.
Kata beliau, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Tak apa, tak sini. Anas bin Malik ni sahabat Nabi SAW. Of course lah ya, tuan-tuan tahu. Jadi Qatadah si tabi'in ini bertanya kepada beliau. Aku tanya kepada Anas bin Malik. Apakah sahabat Nabi SAW berjabat tangan? Akana ashabu Rasulillah yatasafahun? Qala na'am. Jadi ditanya, wahai Anas bin Malik. Aku nak tanya, adakah sahabat Nabi SAW berjabat tangan sesama mereka? Apa jawab Anas bin Malik? Katanya, na'am, ya. Diriwayatkan juga daripada Anas bin Malik, sahabat yang sama lah ya. Dia berkata, aku pernah mendengar seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami berjumpa dengan saudara atau sahabatnya, kawannya. Apakah orang itu menunduk kepadanya? Ya Rasulullah, yalqa ahaduna sahibahu ayan hanilah. Ini Anas bin Malik ditanya Rasulullah SAW sendiri. Hadis ini hadis yang sahih atau hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Jadi Anas bin Malik tanya Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, aku nak tanya, bila kami berjumpa ataupun salah seorang kami berjumpa dengan sahabat dia, adakah kami perlu tunduk kepadanya? Ayan hanilahu. Kami nak tunduk tak? Nabi kata, la. Tak boleh. Kemudian dia bertanya lagi. Apakah orang itu merangkul dan menciumnya? Dia bukan Anas bin Malik yang tanya. Ni orang lain tanya. Anas bin Malik ada pada waktu itu. Lalu dia meriwayatkan hadis. Ada seorang lelaki, dia tanya Nabi lah. Jadi dia tanya, kalau, wahai Rasulullah, kalau kami jumpa sahabat kami nak tunduk ke? Tunduk. Tak sebenarnya tunduk macam rokok. Dia tunduk lah. Nabi kata, lah, tak boleh. Ataupun tidak. Apakah orang itu merangkul, yakni memeluknya dan menciumnya? Ayak taqinuhu wa yuqabbiluhu. Boleh tak kami peluk dia lalu kami cium dia? Nabi kata, la. Tak boleh. Kemudian dia bertanya lagi, apakah orang itu mengambil tangan saudaranya lalu menjabat tangannya? Ayak khuz biyadihi fa yusafihuhu. Faqala Nabi, na'am. Jadi dia tanya Nabi, nak tunduk ke kalau jumpa member kita? Nabi kata, jangan. Nak peluk ke atau cium dia? Nabi kata, jangan. Habis itu, kalau kami berjumpa lalu berjabat tangan dengannya, Nabi kata, na'am, ya. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah, bila dia huraikan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin dan dalam Al-Azkar pun ada hadis ini, tak silap saya. Dia menyatakan bahawa makruh bila kita jumpa seseorang lalu kita tunduk. Tunduk ni memang teramat-amat makruh lah ya. Kita tak ada lah budaya itu. Tapi mungkin sebahagian bangsa dia tunduk. Jumpa tunduk kan. Orang Jepun kot tunduk. Jadi amat tidak digalakkan. Walaupun majoriti tak kata haram, as long as kita tak rokok pada dia lah ya. Rokok ni dia ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi sekadar tunduk memberi hormat seumpama itu kepada sahabat kita tidak digalakkan. Makruh. Begitu juga dengan memeluk atau menciumnya. Ya. Melainkan jika kita lama tak berjumpa. Baru diharuskan ataupun digalakkan oleh sebagian para ulama. Pasal ada juga riwayat Nabi SAW, bila lama tak jumpa sahabat dia, baginda peluk. Baginda peluk. Jadi kalau salam, of course lah tidak ada masalah sama sekali. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia berkata ketika orang Yaman datang, Rasulullah SAW bersabda, orang Yaman telah datang kepada kamu. Mereka itu adalah orang yang pertama melakukan al-musafahah ataupun berjabat tangan. Ada Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Anas bin Malik kata ada orang datang daripada Yaman jumpa Nabi. Dan Nabi berkata, orang Yaman telah datang kepada kamu, mereka lah orang-orang yang pertama sekali melakukan berjabat tangan. Maknanya di kalangan orang Arab, adat berjabat tangan ni orang Yaman yang mula-mula melakukannya. Jadi Nabi tahu sejarah lah ya.
Kemudian diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Izal taqal musliman fatasafaha wa hamidallah wastaghfarahu ghufira lahuma." Maksudnya apabila berjumpa dua orang Islam, lalu dia bersalam-salaman dan dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon keampunan daripadanya, lalu diampunkan dosa kedua-duanya. Maksudnya bila kita jumpa sahabat kita, kita bersalam, kemudian kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita beristighfar, Allah Taala mengampunkan kedua-dua dosa kita, dosa kedua-duanya. Orang yang bersalam itulah ya. Dan dalam riwayat yang lain, semata-mata bersalam diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, "Ma min musliman yaltaqiyan fa yatasafahan illa ghafarallahu lahumā qabla an yaftariqa." Bila tidaklah dua orang muslim itu berjumpa lantas dia bersalam-salaman, melainkan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa kedua-duanya sebelum kedua-duanya berpisah. Jadi bersalam tu amat-amat digalakkan. Tadi bagi salam ataupun sebelum ini bagi salam. Kemudian berjumpa bersalam. Mungkin zaman learn ni tak boleh lah kot ya. Ini dalam konteks biasa. Yang perlu kita tahu bahawa bersalam tu adalah sunnah Rasulullah SAW dan dia adalah perkara yang amat dituntut sama sekali. Bersalam lah ya, tangan jumpa tangan. Mungkin ada setengah golongan dia bersalam juga tapi dia ada pattern dia. Tak apa, as long as dia termasuklah konteks salam. Dia bersalam lah. Cuma jangan bersalam pelik-pelik pula ya. Tapi sekadar bersalam biasa tu amat-amat dituntut. Baik. Kemudian mendoakan orang yang bersin. Sama juga ya. Kerana bila kita bersama sahabat-sahabat kita ada yang bersin. Dan Islam ni ajar kepada kita bersin pun ada perkara yang perlu dilakukan. Mendoakan orang yang bersin adalah hak keempat di antara hak seseorang Muslim dengan Muslim yang lain. Pasal apa dikata hak? Sebab memang ada disebut oleh Rasulullah SAW, antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan bila kita belajar fiqh pun memang ada dalam kitab At-Taharah, the book of purification. Lepas kita belajar qada hajat tu, kita belajar khisalul fitrah. Kita belajar tentang fitrah. Salah satu fitrah ialah bukan fitrah ya. Bukan hadis tu. Dia bab hadis dia panggil hak sesama Muslim. Bukan kitab At-Taharah. Kita belajar ujung dalam muamalah. Nabi kata hakul muslim ala muslim khamsun. Hak sesama muslim ada 5. Salah satunya Nabi sebut tashmitul atis. Maksudnya bila seseorang itu bersin lalu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun tashmid. Tashmid ni masuk dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Itu masuk tashmid. Amat-amat digalakkan. Tapi disyaratkan oleh majoriti para ulama dia kena kata alhamdulillah dululah ya. Pasal ada sahabat Nabi bersin dia kata alhamdulillah, Nabi pun kata yarhamukallah. Ada seorang lagi dia bersin dia tak kata apa, Nabi pun tak kata apa. Baik. Jadi hak sesama Muslim salah satunya disebut oleh Rasulullah SAW ialah apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, maka yang mendengar bersin dan pujian itu hendaklah dia berkata yarhamukallah, yang ini mendoakan kepada orang yang bersin itu dengan rahmat Allah. Kita doa rahmat kepadanya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai bersin. Ini hadis Bukhari ya. Muslim. Tak tulis, tapi setahu saya hadis Bukhari atau Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala suka bersin. Dan Allah Ta'ala tak suka menguap. Inna Allah yuhibbul utas wa yakrah at-tasa'u. Ini kata Nabi. Nabi kata Allah Ta'ala tak suka bersin.
Allah Ta'ala suka bersin dan tak suka menguap. Maksudnya bila sesuatu itu bersin, Allah Ta'ala suka. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi kata, al-utasu minallah. Bersin-bersin ni daripada Allah. Wal at-tasa'ub minasyaitan. Menguak ni daripada syaitan. Especially bila menguak ketika solat. Tapi kalau orang tu dia tidur tak cukup, umpamanya. Tak cukup tidur kan. Memang menguap lah. Iaitu lemak khilaf. Ni daripada syaitan ke atau macam mana? Hak ni tak ada apa masalah pun. Nak kata tidur tak cukup, tak juga. Tapi menguap. Tiba-tiba dia main menguap. Itu daripada syaitan. Especially bila dia tengah melakukan ibadah. Seumpama solat. Sebab itu bila kita belajar al-makruhat fis solat. Dipanggil benda-benda yang dimakruhkan bila kita semayang, kita melakukannya. Ada 19 sekurang-kurangnya. Bila kita belajar dalam fiqh lah ya. Menerusi sunnah Rasulullah SAW, hak dimakruhkan ketika semayang, mana tak berapa baguslah kita lakukan semasa semayang, ialah menguap. Menguap ketika semayang ni dia makruh. At-tasa'u fis solat. Pasal Nabi kata at-tasa'u minasyaitan. Idza tasa'aba ahadukum fi solatihi falyakzu mastata'. Ada sebagian ulama kata menguap dalam semayang je daripada syaitan. Di luar semayang bukan daripada syaitan. Pasal ada riwayat, terutama hadis ini juga, bila Nabi sebut menguap tu, Nabi sebut dalam semayang. Sebab itu sebaik-baiknya dalam semayang jangan bagi menguap. Nak menguap, tahan. Ataupun dalam riwayat yang lain, Nabi suruh tutup dengan tangan. Fa inna syaitan yadkhul. Kerana syaitan akan masuk. Nampak? Syaitan ni memang ada dalam badan kita pun. Kalau tak menguap pun memang dia ada dalam badan kita. Kan? Hak ni hak syaitan duduk kat luar tu dia masuk. Jadi kena tutup lah. Ataupun kena tahan. Boleh tak tutup pun tak apa menguap ni. Tapi dia kena tahan. Yang mulut tu buka ustaz, buka sikit pun biasa je. Jangan menguap menganga. Tak boleh lah. Tapi kalau menguap, dia tahan. Mulut taklah terbuka sangat. Dan taklah tertutup. Tapi dia tahan. Falyakzu mastata'. Nabi kata dia tahan. Mana dia tak nak bagi menguap. Itu tak apa. Dan termasuklah konteks dibenarkan. Cuma yang tak boleh ni bila menguap dia nganga bagi luar kan. Dah tak tutup pula tu. Tahan pun tidak. Syaitan masuk. Nabi kata inna syaitan yadkhul. Idza tasab ahadukum falyakzu mastata'. Bila kamu mengantuk, menguap, Nabi kata tahan setakat yang kamu mampu. Tengah riwayat falyadha fahu ala yadahu ala fi. Letak tangan dia di mulutnya. Tangan tak kat mulut. Fa inna syaitan yadkhul. Kerana syaitan akan masuk. Tutup tu tak nak bagi syaitan masuk lah. Syaitan hak duduk di luar lah. Hak duduk dalam badan kita memang ada pun. Dan kadang-kadang syaitan hak duduk dalam badan kita tu lagi bahaya hak pada luar tu. Kan? Duk masuk kita benda tak baik. Baik. Mana tadi? Allah Ta'ala suka bersin. Inna Allah yuhibbul utas wa yakrah at-tasa'ub. Dan Allah Ta'ala tak suka menguap. Apabila salah seorang kamu bersin, idza atasa ahadukum fahamidallah, lalu dia memuji Allah. Maksudnya dia kata alhamdulillah. Dan boleh dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Boleh juga. Maka tiap-tiap orang muslim yang mendengarnya disuruh mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Bagi orang yang bersin itu. Maksudnya bila kita dengar orang bersin, dia kata alhamdulillah, kita pun kata yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, itulah sekurang-kurang doa kita kepada sesama muslim. Minta rahmat lah. Doa ni sebenarnya tak panjang pun tak apa. Tapi dia very significant. Minta rahmat, minta berkat. Nabi doa pada sahabat banyak minta berkat. Nabi doa tak panjang, minta berkat je. Allahumma barik lahu. Betul lihat Nabi banyak doa berkat kepada sahabat. Kita pun macam tu lah, minta doa berkat. Kan? Dan Nabi SAW bila dia doa berkat sungguh lah. Dan kita pun mudah-mudahan bila kita doa berkat kat orang,
berkat lah. Dan mudah-mudahan pada kita pun sama. Sebab bila kita doa pada orang, pada kita pun dapat insya-Allah taala. Baik. Jadi doa yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmatimu. Doa ini adalah berhak didapatkan oleh orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bersin. Kalau dia kata alhamdulillah lah ya. Macam mana kita tahu dia kata alhamdulillah? Kita dengar lah. Ataupun kita tak berapa dengar, tapi kita nampak mulut dia membaca sesuatu. Mungkin dia baca alhamdulillah. Jadi kita boleh kata yarhamukallah. Nah, hatta sebagai ulama kata dalam semayang pun kita boleh tasmid, walaupun tak digalakkan oleh sebagian ulama yang lain. Cuma kita kena kata yarhamuhullah. Tengah-tengah semayang ada sahabat kita bersin, acem. Dia pun kata alhamdulillah. Boleh ke kata dalam semayang? Boleh. Zikir tak membatalkan semayang. Kan? Ada sebagian ulama dia kata makruh lah, tapi syekh sebagian lain membenarkan. Sekadar memuji Allah, pasal zikir dalam semayang tak membatalkan semayang ya. Hatta kalau dilihat dalam sunat Abi Dawud, Al-Hasanul Basri, bila dia semayang, semayang-semayang yang tidak jahar lah, macam Zuhur, macam Asar, bila imam baca panjang, kan, kadang-kadang dia isi waktu nak tunggu imam rokok dengan bertasbih dan bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Mana after baca Al-Fatihah, dia bacalah surah yang pendek, imam tak rokok-rokok lagi, dia pun bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Tasbih dia tak, zikir ni dia tak membatalkan solat ya. Kat mana-mana tempat pun. Sementara kalau kita bersin, kita kata alhamdulillah. Baik ketika qiyam, baik ketika rokok, tidak membatalkan solat. Makruh tak makruh tu ulama tak sepakat lah ya. Tapi saya kira sebagian kata tak batas semayang. Pasal dia zikrullah. Zikir kepada Allah tak batas semayang. Melainkan zikir-zikir tidak diwatakan oleh syarak. Dia kata zikir dalam syarak tak ada. Itu batal lah semayang. Kan? Contoh zikir Pernah dengar zikir Tak pernah tengok? Dah. Kat Malaysia dah ada. 4-5 tahun lepas. Buat kat satu masjid di Selangor ke di Kuala Lumpur. Zikir orang tarekat. Ada kat YouTube video. Tak pernah jumpa. Orang tak share ya. Lek tu zikir dia. Kalau tu nama Allah, of course lah ada dalam Quran. Adalah hadis Nabi. Tapi tak ada. Dan kalau dia nama Allah, baca dia tak membatalkan solat. Tapi bila kita buka fiqh mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i kata, apa-apa perkataan dalam semayang yang terdiri daripada 2 huruf membatalkan semayang. Contohnya Kalau tu nama Allah, takkanlah batal semayang. Ada zikir sorry tu saya lah ya. Tarekat ni kadang banyak merepek ya. Zikir tarekat lah tu. Tapi buat kat Malaysia tu heran semua. Punya dah banyak zikir kan. Zikir yang tak ada dia amalkan. Orang kita pun ikut-ikut lah. Dia zikir perdana dia buat dulu. Di satu masjid. Tak di Selangor, di Kuala Lumpur. Tapi dia rakam pun semualah zikir. Dia zikir mufrad dulu. Dia sebut nama Allah secara mufrad. Qahar, Allah, 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 Allah. Qahar, 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 Qahir, Qahir. Macam itulah. Itu dia panggil zikir mufrad. Sebut nama Allah ya. Kemudian dia marilah zikir-zikir dia. Lah. Hu lah. Betul lah. Tapi dia punya rhythm tu bagus lah. Kita dengar lah, macam music. Jadi macam music. Dia punya rentak dia tu ya. Mana tadi ya? Kuat berminit dah? Nak berhenti dah. Saya nak habis hadis ni, kita berhenti. Mana tadi? Daripada Abi Musa al-Ash'ari, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah. Fashammituhu fa illam yahmadillah fala tushammitu." Nabi kata, bila seseorang itu bersin, dia puji Allah. Saya ingat kadang-kadang kita ni dah jadi macam adat tau, macam rutin. Bila bersin je, kita kata Alhamdulillah. Kita pun ajar anak kita yang kecil. Bila bersin pun Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita terbiasa. Macam kita kecil-kecil dululah. Kalau kita bersin tak kata Alhamdulillah, marah orang tua kita.
dia dah ajar jadi macam dah diajar macam tu kan. Bagus. Dia dah macam satu ibadat yang telah diadakan. Baguslah tu. Cuma kadang-kadang kita miss ataupun kita tak berapa dengar lah orang tashmid bila dia mendengar orang di sebelah dia bersin. Itu jarang. Bila orang bersin dia kata alhamdulillah, kita tak kata yarhamukallah. Itu kadang-kadang tak berlaku sangat lah ya. Tak apa kita kata yarhamukallah. Dan orang yang dengar tu pula dia jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi dia tiga tahap tu lah. Dia bersin, dia puji Allah. Kita pasal apa kita puji Allah? Pasal Allah Taala suka. Allah Taala suka bersin. Bersin ni pun dari sudut saintifiknya, kesihatannya pun bagus juga ya. Time jantung rehat dia katanya. Betul tak? Anak tak pasti ya. Sebab tu kalau bersin sekali atau 2 kali bagus. Tapi kalau more than 3 times dia ada penyakit. Acap 4-5 kali bersin. Betul-betul kot. Itu nak kena pergi check ya, ada penyakit tu. Bila hadis Abi Hurairah di atas adalah dalil wajib mendoakan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Sebahagian ulama lah majoriti kata wajib lah ya, kerana Nabi kata hakul muslim alal muslim. Hak seseorang muslim ke atas muslim yang lain tashmitul atis. Bila dia kata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah. Jadi majoriti kata wajib. Tapi sebahagian kata tak wajib, dia hanya sunnah. Di kalangan Az-Zahiriyah dan Ibnu Al-Arabi rahimahullah. Az-Zahiriyah ni makna mazhab Az-Zahiri ya. Mazhab Az-Zahiri dia mazhab ahli sunnah dalam fiqh. Sebab tu fiqh ni sebenarnya dia yang kekal sampai hari ni dia bukan 4 mazhab. Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi ya. Tapi ada satu lagi Az-Zahiri. Az-Zahiri walaupun dia dianggap sebagai mazhab yang tidak masyhur, tapi dia masih kekal sampai hari ni. Ilmu dia ada walaupun dia tidak ada pengikut yang boleh kita kata ada follower lah. Tapi buku dia dirujuk hatta di peringkat tinggi Al-Muhalla, one of the best book dalam fiqh. Sebab tu ulama-ulama kita umpama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, dia puji buku Al-Muhalla. Dia kata tidak ada buku hukum Islam, yang ni buku fiqh yang terbaik di atas muka bumi melainkan 2 buku. Satu Al-Mughni, satu Al-Muhalla. Al-Muhalla ni lah buku Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Walaupun dia ni ulama Syafi'i, tokoh besar, Izzuddin Ibn Abdis Salam, siapa tak kenal kan? The scholar, ulama yang dipanggil Sultanul Ulama. Dalam mazhab Syafi'i ni, the king of the scholars lah. Tapi dia masih memuji buku Al-Muhalla dikarang oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Dia tokoh mazhab Syafi'i. Tapi dia puji buku mazhab yang lain. Pasal buku ni ada kualiti dia yang tersendiri. Cuma buku ni dia tidak diminati kerana si pengarang Al-Imam Ibn Hazm kadang-kadang lidah dia tajam lah, tulisan dia tu tajam lah ya. Tapi dia berdiri di atas prinsip yang benar. Tapi dia ada hujah dia. Kalau dia kata benda ni tak sunnah, dia ada hujah dia. Kan? Tapi dia keras lah. Tapi kalau kita lihat dalam mana-mana aliran pun ada orang yang agak agresif. Kerana prinsip yang dipegang oleh beliau. Sama lah mazhab Syafi'i pun. Kalau ikut Al-Imam Al-Isnawi rahimahullah, juga ulama mazhab Syafi'i yang besar. Tapi pasal apalah mazhab Syafi'i dia tak berapa masyhur? Sedangkan kalau kita rujuk dalam fiqh, buku dia hebat. Pasal ada dia tulis juga. Dia kata Manawi pun tak tahu sunnah. Buku dia. Pasal bila dia kritik, dia akan sebut hal-hal seumpama itu. Sama dengan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dan saya pernah baca dia dalam bab akikah, dia kata Imam Hanafi pun tak tahu sunnah. Tak tahu sunnah tu maksud jahil lah. Mana dalam hal ni dia salah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kita yang belajar normal je, biasa je tu. Kalau ikut Al-Imam Ibn Munzir, dia pun kritik tajam Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata selawat pada Nabi SAW dalam rakaat yang kedua wajib. Dia kata tak ada orang yang cakap macam tu. Lam yasbiqhu fi hadzal qaul. Tak ada orang yang cakap macam tu. Tak ada ulama yang kata wajib macam Imam Syafi'i kata. Jadi dia tajam jugalah, biasalah kan. Jadi orang yang belajar dia tak ada masalah.
Kritikan-kritikan tajam ni dia tak ada problem sangat. Jadi Az-Zahiri dan Ibnu Arabi ni tokoh mazhab Maliki pun samalah. Dalam mazhab Maliki kita ada Al-Imam Ibnu Arabi. Dia pun ulama hebat lah ya. Berpendapat bahawa wajib lah ya mendoakan orang yang bersin bila dia kata Alhamdulillah. Dan setiap orang yang mendengar wajib mendoakan. Jika dimaksudkan dengan berhak pada hadis di atas adalah sesuatu yang tidak semestinya ditinggalkan, maka pendapat di kalangan Az-Zahiriyah dan Ibn Arabi yang mengatakan wajib adalah pendapat yang benar. Jadi dia kata ada ulama kata wajib. Tashmid. Yang ni bila sahabat kita kata Alhamdulillah, wajib kita kata Yarhamukallah. Siapa kata? Al-Imam Az-Zahiri rahimahullah. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah. Ini Ibnu Arabi ahli tafsir tu ya, bukan Ibnu Arabi Sufi tu, tidak. Ibnu Arabi Sufi, dia tidak ambil kira dalam syarah, ilmu dia. Baik dalam tafsir, baik dalam hadis. Dalam tasawuf, dia dianggap sebagai tokoh besar. Hatta dianggap sebagai penutup para wali. Khatimul Awliya. Ibnu Arabi itulah. Wali besar lah ni ya. Saya pun rujuk juga buku beliau dari sudut fiqh. Bahkan fiqh dia dengan fiqh Al-Imam Ibn Taymiyah saya ingat seganding. Pasal dia mujtahid yang hebat. Kalau dari sudut fiqh lah ya. Cuma dari sudut tasawuf banyak orang tolak lah ya, dan dia anggap dia sebagai sesat. Ada yang kafir pun setahu saya. Tapi tak apalah, itu kita biarkan kepada mereka yang berpetah. Kita ni kita tak payah ni sangatlah hal seumpama itu. Baik. Jadi dia kata wajib ya, Zahiri, Ibnu Hazm dan Ibnu Arabi. Az-Zahiri pun kadang-kadang hari ni kita guna juga pendapat dia, cuma kita tak sedar. Tuan-tuan tahu pendapat dia yang kita guna apa? Music haram di sisi majoriti para ulama. Pak mazhab tu confirm lah. Mazhab Syafi'i muzik haram, al-musiqa haram, confirm. Buka lah buku Syafi'i mana pun. Takkan ada punya ulama Syafi'i yang kata harus, tak ada. Saya tak jumpa lagi lah, Allah Ta'ala alam. Tapi kalau ada, saya pun nak tahu kan. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Sama juga, alat muzik itu sendiri adalah haram. Makna kita tak boleh dengar lah, dengar berdosa lah. Kan? Ada ayat Qurannya, ada hadis Nabi-nya. Tapi ada ulama yang kata harus. Siapa? Az-Zahiri lah. Dia satu-satunya yang kata muzik ni tidak haram. Perlu lihat kepada maksud dia. Muzik itu untuk apa? Dan dia ada bahas sikit lah hadis Sahih Bukhari itu tidak berapa sahih. Ayat Quran yang kata lahwal hadis tu, muzik tu sebenarnya dia masih takwilan. Dia bukan qat'i. Jadi dia hurai seumpama itu. Jadi kita banyak guna muzik. Sebenarnya duk pakai fatwa dia. Tapi kita tak sedar lah. Ya. Saya pernah pergi satu masjid di Rawang. Ada seorang dia kritik Az-Zahiri ni, dia kata tak betul lah. Dia kata guna zahir teks. Sebenarnya bagi saya tak perlu kritik Az-Zahiri di pentah awam. Orang awam tak tahu pun Az-Zahiri. Kalau nak kritik di pentah akademik boleh. Dia hanya memburukkan mazhab Az-Zahiri saja. Sedangkan dia mazhab yang bagus. Al-Imam Nawawi banyak ambil pendapat dia sebagai cross learning. Maka saya rasa tidak ada masalah. Baik, jadi habislah ya. Jadi kita dapat satu sunnah hari ni, bila kita dengar orang kata Alhamdulillah, kita kata la yarhamukallah. Cuba. Boleh jadi kita malu nak kata kuat-kuat. Kita boleh kata pelan-pelan. Yarhamukallah. Sahabat kita tak dengar. Tak semestinya. Dia tak dengar pun tak apa. As long as kita doakan dia. Tapi sebaik-baiknya kita kata Yarhamukallah, dia dengar. Untuk apa? Untuk dia doa balik. Sebab bila dia kata Alhamdulillah, kita kata Yarhamukallah, dia kena doa balik. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tiga tu ya. InsyaAllah ta'ala ya. Dan ada banyak lagi lah hadis-hadis Nabi yang dinukilkan oleh si pengarang yang saya kira tidak perlu saya baca keseluruhan. Ya. Mudah-mudahan. Dan the next nanti kita masuk sunnah yang lain. Lagi satu dia notakan di sini, mendoakan bukan Muslim yang bersin. Apa hukumnya? Jadi dia ada sebut juga, nanti saya urai lain kali lah ya. Saya selit sikit, kemudian baru saya masuk bab yang lain, menahan diri daripada nguap, kemudian membalas kebaikan orang lain, memberi nasihat sesama Muslim dan seumpamanya. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu. Ada soalan? Ada lah ya. Ada ucapan tertentu bila menguap. Bila menguap. Menguap tahu saya tidak ada. Wallah ta'ala alam lah. Tahu saya menguap tak ada. Kalau sendawa? Tak adalah kata bila menguap, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal menguap ni kan syaitan.
Apa sunnah ketika menguap? Dua saja. Pertama ialah tahan. Maka hadis saya baca itulah hadis Bukhari atau Muslim pada Abi Hurairah. Bila kita belajar al-makruhat fi solah, perkara makruh dalam semayang ialah bila kita bersin kita kena tahan. Tapi sebenarnya bukan dalam semayang saja. After di luar semayang pun bila kita bersin digalakkan kita tahan. Tahan ni mana? Tahan menguap. Bersin pula dah silap, sorry. Menguap. Menguap ni kita tahan. Itu sunnah. Bila kita menguap, pertama digalakkan kita tahan. Hadis itulah. Iza tasa'aba ahadukum falyakzum mastata'. Nabi sebutlah hadis Bukhari atau Muslim, siapa yang menguap adalah dia tahan setakat dia mampu. Dan hadis yang lain Nabi kata at-tasa'u fi solah minasyaitan. Menguap dalam semayang ni adalah daripada syaitan. Maka dalam semayang baik, di luar semayang baik, bila menguap, nombor satu, tahan. Yang kedua, kita boleh juga tutup mulut. Pasal ada juga riwayat, juga dalam riwayat yang sama, Bukhari atau Muslim, juga daripada Abi Hurairah, Nabi kata falyadha yadahu ala fi, letak tangan atas mulut, fa inna syaitan yadkhul, kerana syaitan akan masuk. Jadi boleh buat dua itulah, boleh tahan dan boleh tutup mulut. Kalau dia buat dua-dua, okey, pasal dua-dua ada hadis Nabi. Buat salah satu pun okey, dua pun lagi bagus, tak ada masalah. Tapi zikir in spesifik, Allah Ta'ala alam lah, setahu saya tidak ada. Tak ada lah kata menguat ni daripada syaitan, macam uzur daripada syaitan rajim lah. Tak boleh, itu kita kata macam tu. Agama tak boleh pakai akal. Sebab tu Ali bin Abi Talib dalam Sahih Bukhari dia kata laukan nanti bi ra'yi lakana al-mashu bi asfal al-khuffain a'la aula bil masi a'la. Kita sapu di atas khuf, sunat sapu atas tau, bukan sapu bawah. Kalau agama guna akal, nescaya sapu bawah lah, pasal bawah yang kotor, pasal apa sapu atas. Sama dalam hal ni, memanglah syaitan masuk, tapi kita ta'udzubillah, tak disyaratkan begitu. Yang disuruh itulah kita tahan ataupun kita. Jadi zikir in spesifik saya tidak ada lah. Kita tengoklah Azkar Nawawi tak ada, Imam Al-Bahaqi ada, Awatul Kabir pun tak ada, Awabilus Sayyid Imam Ibn Qayyim pun tak ada. Kalau bab bersin, bab menguap dia sekali. Pasal hadis tu sekali, al-utas wa tasa'u. Tak ada lah zikir. Sendawa pun setahu saya tidak ada. Tak ada spesifik zikir, tidak ada. Jadi kalau sendawa nak kata Alhamdulillah Ustaz, boleh lah? Saya tak pastilah boleh tak boleh. Tapi nak kata Alhamdulillah, nak kata Subhanallah, dia zikir tu tak ada kena-mengena dengan sendawa tu. Kalau nak baca pun dia bukan sunnah in spesifik dan dia tak related apa-apa. Maksudnya kalau sendawa, nak puji Allah ke, nak tasbih ke, hatta nak duduk diam pun tak ada apa. Dia tak ada apa-apa hubung kait. Kan? Kalau yang kata boleh tu mungkin zikir secara am, tapi in spesifik dengan perbuatan tu setahu tidak ada. Tak ada. Nampak? Boleh berhenti dah ya. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak pesan kita dapatlah kebaikannya, dan kita akan sambung pada waktu yang lain lah ya. Aku liqauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr.